rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma anta ya wahhab alhimna as-shawab jannibna al-khata'. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa zunna ittiba'ah wa arina al-batila batila wa zunna ijtinabah wa la taj'alhu mutasyabiha wa nattabi'ul hawa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad muhyin nufus salatan tus'iluna wa tumatti'una fi jami'il awqati wad durus amma ba'd. Semalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana kita telah sampai dalam kategori yang berkaitan dengan hijrah, izinan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana mereka telah berhijrah akibat pertemuan di Darun Nadwah, yang di mana orang-orang Quraisy mereka dah bersetuju untuk menyerang dan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah bersama sahabat yang terpilih, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan beberapa orang yang main peranan dalam kejayaan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggal ataupun singgah buat sementara di Gua Thur untuk sembunyi ataupun untuk melarikan diri daripada orang-orang Quraisy yang mengejarnya, yang bertungkus lumus ingin menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akibat itu mereka bersembunyi ataupun mereka berehat di Gua Thur selama 3 hari. Okey, 3 hari duduk di sana. Siapa yang datang untuk memberikan makanan, memberikan minuman, seperti mana semalam dah ceritakan, kita ada seseorang hamba yang disewa oleh Abu Bakar ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyewa seseorang yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Dia sebagai penunjuk jalan, dia juga sebagai dari janji untuk bertemu dengan dia 3 hari depan Gua Thur. Okey, dengan ada 2 binatang tunggangan lah. Kemudian Asma pun anak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anha, okey, bertugas ataupun ada juga tugasnya. Dia siapkan makanan, bekalan makanan bagi mereka berdua untuk berhijrah. Jadi subhanallah. Maka pada waktu itu tidak salah, Asma memang dalam keadaan mengandung, di panjat gunung yang tinggi untuk memberikan makanan itu, memang subhanallah. Dan apabila berangkat ataupun bila mereka mula perjalanan selepas keadaan dah reda, keadaan yang di mana dekat Madinah, dekat Mekah dah reda dengan kekecohan yang Rasulullah SAW dah berhijrah. Kalau katakan dah 3 hari, maka dah jauh, dah susah nak tangkap dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW menggunakanlah Abdullah bin Uraiqid, dan pada waktu itu kita nak kena faham, Abdullah bin Uraiqid ni adalah seseorang yang kafir tetapi dia dipercayai. Okey, Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu percaya kepada Abdullah bin Uraiqid ini untuk dijadikan sebagai penunjuk jalan. Mereka dia akan jadi guide untuk jalan pergi ke Madinah. Taktik yang seperti mana yang saya terangkan semalam, bahawa sini Rasulullah SAW tidak terus jalan kepada jalan yang ma'ruf, jalan yang diketahui ramai, pergi ke Madinah terus. Bahkan dia ada buat, ataupun Rasulullah SAW ada buat U-turn ataupun detour, di mana dalam perjalanan yang asal mereka tidak lalu kepada jalan yang biasa tetapi jalan yang jauh sedikit. Tetapi malangnya dalam perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah, okey, dikesan oleh seseorang yang bernama Suraqah. Dan Suraqah ni dapat beritalah daripada seseorang, tak tahu daripada siapa, dapat tahu suspek yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidina Abu Bakar menggunakan jalan yang tertentu. Maka dia mula kejar. Tetapi apabila dah kejar, dah sampai dekat, maka berkali-kali kuda yang dia tunggang tu, yang Suraqah tunggang ni, okey, yang dinaiki Suraqah ni tersungkur, terjatuh, tak dapat berjalan.
Sampai akhirnya Suraqah ni batalkan idea dia, batalkan plan dia untuk menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum ke Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai pada satu tempat yang dinamakan Quba. Pada hari Isnin, 8 Rabiul Awal, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di Quba. Singgah di Quba ataupun sampai di Quba lah. Di sini di Quba ni Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk selama 4 hari. Dan di situ juga Rasul sallallahu alaihi wasallam membina Masjid Quba. Maka solat di sana di Masjid Quba. Maka Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangunkan ataupun dibina atas ketakwaan. Okey, subhanallah. Masjid yang pertama yang dibina oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Masjid Quba. So, bila dekat Masjid Quba ni, pada masa yang sama, Sayyidina Ali kita tahu bahawasanya dia kekal di Mekah. Kenapa kekal di Mekah? Sebab sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat, ada beberapa tanggungjawab urusan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam harus selesaikan. Antaranya adalah orang-orang kufar Mekah, mereka meletakkan harta mereka, duit mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dijaga. Maka kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah, siapa yang berhak, siapa yang sepatutnya pulangkan? Maka Sayyidina Ali lah yang melakukan perbuatan itu yang dipesan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka 4 hari berada di Quba. Pada hari yang keempat, pada hari Jumaat, Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggalkan Quba untuk pergi ke Madinah. Maka satu rombongan Bani Najjar, mereka menjaga perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dah sampai di satu tempat dinamakan tempat Bani Salim. Mereka solat Jumaat. Maka inilah solat Jumaat yang pertama. Lalu selepas selesainya solat Jumaat, Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk Madinah. Dan kita tahulah Madinah ni asalnya namanya Yasrib. Dan Yasrib terus menjadi Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya Madinah? Madinah ni kota. Kan, Madinah ataupun kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi shortcut kita panggil Madinah. Okey, Madinah. Maka kalau kita kata shortcut katakan Madinah, memang khusus kita tahu adalah Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai kat Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam disambut dengan gembira oleh orang-orang muslimin di sana. Kan? Mereka dijemput dengan keadaan yang gembira, disambut dengan keadaan yang gembira. Memang nampak sangat, sehingga kan dalam riwayat mengatakan hari yang paling gembira di Madinah adalah apabila Nabi Muhammad SAW sampai. Itulah hari yang paling gembira sekali kepada orang-orang yang berada di Madinah. Jadi dekat sinilah mereka, orang-orang yang berada di Madinah ni, mereka inginkan Rasul SAW untuk datang bersama mereka. Kan? Jadi dekat sini, subhanallah. Perhatikan di sini betapa mereka inginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayangkan, cintakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bila setiap lorong, kan, setiap rumah-rumah semuanya bergema, dalam keadaan bertahmid, berzikir, kan. Jadi anak-anak gadis kecil mereka menyanyi-nyanyi Tala'al badru alaina dan sebagainya, kan, tanda kegembiraan dan keceriaan mereka dalam menerima Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi inilah cerita apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah. Subhanallah. Jadi apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah,
tiap warga yang ada di Madinah ini mereka bercita-cita tinggi. Kan, mereka hendakkan Rasulullah SAW menjadi tetamu mereka. Subhanallah. Mereka inginkan Rasulullah SAW jadi tetamu mereka di rumah mereka. Kan, maka setiap orang akan pegang tali kuda ataupun tali unta Nabi Muhammad SAW ataupun tunggangan Rasulullah SAW. Lalu mereka katakan, wahai ya Rasulullah, marilah bersama kami ada kekuatan, kami ada ramai pengikut, kami ada kabilah yang ramai, kami akan buat senjata untuk mempertahankan Tuan hamba, iaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tunggangan Rasul sallallahu alaihi wasallam terus bergerak, tak terikut-ikut siapa-siapa yang menariknya. Hingga sampai ke tapak Masjid Nabawi yang ada sekarang ini. Sampai dekat situ, tunggangan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berlabuh dulu. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam bila kenderaan tu stop ataupun tunduk dan sebagainya, Rasul tidak bangun dulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tak terus turun. Bahkan Rasul sallallahu tunggu duduk situ saja. Kemudian binatang itu, tunggangan itu bangun sekali lagi dan berjalan ke depan, cari dan sebagainya, dan akhirnya patah balik ke tempat yang sama, ke tempat pertama tadi. Jadi dekat situlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi mungkin ada satu bisyarah ataupun ada satu dinamakan sebagai satu tanda bahawasanya Rasul sallallahu tempat itu dijadikan sebagai tapak. Wallahu alam. Jadi dekat sini mereka semuanya inginkan tetamu yang terhormat untuk datang ke rumah mereka dan sebagainya. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari segera ke binatang tunggangan itu, tunggangan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan menariknya ataupun mengajak ke arah dalam kawasan rumahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penunggang yang ada yang duduk di atas tunggangan itu harus mengikut tunggangannya. Subhanallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka cerita tentang Abu Ayyub Al-Ansari pernah kami ceritakan dalam bulan Ramadan, betapa mulianya akhlaknya apabila Rasulullah SAW tinggal di rumahnya. Rasulullah SAW tinggal dekat tingkat 1, dia tinggal tingkat 2, rumahnya dah besar lah 2 tingkat. Maka air pada waktu malam itu dia tak berani, dia tak nak jalan atas Rasulullah SAW. Kalau dia jalan kat tepi-tepi bilik, supaya apa? Tidak kurang hajar, supaya tidak hormat, tidak kurang hormat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi inilah yang berlaku apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Madinah. Tapi apakah cerita keadaan semasa di Madinah ni selepas hijrah? Ini yang kita nak tahu. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat mereka keluarkan Mekah. Ini bukan mentaliti mereka, itu adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksud mereka hijrah mereka nak lepaskan diri daripada ujian, daripada fitnah, daripada ejekan kaum kafir. Tak. Bahkan dia adalah idea is to bila sampai kat Madinah ni untuk menegakkan sebuah masyarakat yang di mana dalam satu negara yang aman dan damai. Supaya semua dapat hak mereka. Maka satu-satu kefarduan dan satu kewajipan ke atas setiap Muslim yang mampu untuk menyumbang tenaga ke harta untuk membina negara baru iaitu Madinah. Korbankan seluruh tenaga dan sedaya apa sahaja upaya untuk mempertahankan negeri yang ataupun negara yang mereka telah dirikan. Nak kena jaga the basic fundamentals of the country, nak kena jaga asas keluarga dan sebagainya ataupun asas negeri dan sebagainya, dan nak angkatkan prestasi negeri itu. So, subhanallah, inilah yang berlaku. Tapi di sini juga apabila sampai ke Madinah, memang tak syak lagi kita katakan Rasulullah SAW adalah pemimpin, adalah ketua. Dan dia adalah tukang menunjukkan ke arah mana pembinaan yang baik dan sebagainya bagi masyarakat ataupun dirinya dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW akan mengendalikan segala urusan he himself, dia sendiri.
Okey, semuanya balik dengan kepadanya, dan para orang-orang sahabat yang mereka yang Islam beriman kepadanya, kepercayaan mereka kepadanya dan keyakinan kepadanya memang TikTok. Subhanallah. Tetapi dekat sini di Madinah ni ada beberapa perbezaan. Kalau kita ceritakan dekat Mekah, Mekah terbagi kepada dua kaum. Quraisy, kemudian Quraisy, kafir Quraisy ataupun orang yang Islam. Mereka yang mengikut Rasulullah SAW. Maka mereka sentiasa ditindas, diseksa dan sebagainya. Tetapi keadaan di Madinah berubah. Okey, total ada tiga. Kan? Ada tiga kelompok ataupun ada tiga kumpulan. Kumpulan yang pertama adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Maka para sahabat radhiyallahu anhum yang pertama ni terbagi kepada dua barisan ataupun dua kumpulan. Yang pertama, Aus dan Khazraj yang dinamakan, dah combine Aus dengan Khazraj yang dinamakan sebagai Ansar. Maka Ansar adalah tuan rumah. Ansar, mereka tak berhijrah. Itu rumah mereka, itu tanah mereka. Mereka menerima orang-orang yang berhijrah kepada mereka dengan tangan yang terbuka. Subhanallah. Yang kedua daripada para sahabat adalah orang-orang miskin. Orang-orang miskin daripada muhajirin. Muhajirin semua, ahli muhajirin semua, mereka telah tinggalkan harta mereka di negeri mereka, di Mekah. Mereka tinggalkan semua untuk berhijrah. Maka tak boleh bawa banyak barang dan sebagainya. Maka terbagi ada dua kelas. Okay, orang Islam, para sahabat, tapi ada dua. Ahli watan ataupun ahli negeri. Negeri itu negerinya, kekayaannya ada dekat situ. Dan kedua, mereka yang baru berhijrah. Kan, yang refugees lah. Kalau macam refugees lah kan, dikatakan mereka larikan diri dan sebagainya. Okay, macam itulah keadaan. Subhanallah. Madinah juga ada kategori yang di mana orang-orang musyrik masih lagi ikut agama yang terdahulu, yang masih belum memeluk Islam. Mereka adalah daripada kabilah-kabilah di Madinah. Maksudnya outskirt lah, bukan di Madinah saja, tapi di luar Madinah mereka ikut ajaran itu. Dan ketiga, kita ada orang-orang Yahudi yang dah menetap di Madinah. Ahli kitab yang telah menetap di Madinah. Subhanallah. So ini yang harus Rasulullah SAW fikirkan. Cara bagaimana nak selesaikan, cara bagaimana nak menjadikan negeri itu aman, sentosa. Maka kena take note on this three. Subhanallah. Bukan masalah orang Islam saja. Orang Islam ada dua kategori. Dan kategori guest, iaitu muhajirin, orang tetamu, ataupun tuan rumah. Subhanallah. Bagaimana tuan rumah ni, later on kita nampak mereka menerima orang-orang muhajirin dengan hati yang terbuka. Sehingga kan ada di antara mereka yang sanggup menceraikan isteri mereka. Kalau ada poligami, ada isteri yang lebih daripada 1, 2, 3 ataupun dan sebagainya, diceraikan, dia beritahu orang Ansar, beritahu orang muhajirin, kau pilihlah mana satu yang kamu suka. Maka aku akan ceraikan, dan lepas iddah, kawinilah dia. Subhanallah. Macam gitu keadaan mereka menerima orang-orang muhajirin. Subhanallah. Semuanya adalah kerana cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Subhanallah. Jadi dekat sini, seperti mana dikatakan, bahawasanya ada 3 kategori lah. Kategori yang di mana orang-orang Islam, okay, macam mana mereka menerima antara satu sama lain. Kedua, orang-orang musyrik. Dan yang ketiga, okay, orang-orang daripada ahli kitab. Subhanallah. Jadi ahli kitab ni, bila mereka ada berada di mereka, Rasulullah SAW cuba nak dapatkan seimbangan dalam mendidik jiwa mereka-mereka yang berada di Madinah pada waktu itu. Subhanallah. Kan? Jadi subhanallah. Tapi di Madinah juga, jangan terkejut, ada juga yang cemburu, ada orang yang jealous dengan Rasulullah SAW. Daripada kategori orang-orang Madinah ataupun orang-orang yang kekal di Madinah. Subhanallah. Kenapa jealous?
kenapa dia kurang senang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ketua munafik, kan? Ketua munafik, subhanallah. Kenapa dia kurang gembira ataupun tak puas hati dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sebab Abdullah bin Ubay sepatutnya jadi ketua. Sebab sepatutnya jadi kuasa, okey, untuk mentadbiri Madinah ataupun antara Aus dengan Khazraj. Okey, tetapi akibat sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ketua, Rasul tempat berwibawa, ada akhlak-akhlak yang baik di mana ramai orang terpegun, suka dan sebagainya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi ketua. Maka ini yang membuatkan sakitnya hati Abdullah bin Ubay. Sebab itu dia benci dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah. Kalau kita ceritakan tentang di umat Islam terbagi kepada dua, Ansar dengan Muhajirin, maka orang-orang Quraisy yang tak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan orang Quraisy, orang Madinah, okey, tinggal di Madinah, orang-orang Arab yang tinggal di Madinah, ada di antara mereka yang masih lagi mengikuti agama-agama yang lain. Maka ada yang telah ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam dan sebagainya. Orang Yahudi pula ada banyak klan, ada banyak grup. Dia ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Okey, subhanallah. Jadi inilah antara ahli keluarga ataupun kumpulan orang Yahudi yang berada di Madinah. Jadi dekat sini Bani Nadir dengan Bani Quraidah ni, okey, mereka ni sekutu dengan Aus. Bersekutu dengan Aus. Kita nak kena faham kaedah history, sejarah tentang Aus dengan Khazraj. Aus dengan Khazraj sentiasa bergaduh antara satu sama lain. Siapa batu apinya? Orang Yahudi. Kenapa? Supaya bisnes mereka laris. Jual apa? Jual senjata kepada dua kumpulan ni, klan ni. Subhanallah. Okey. So Bani Nadir dan Bani Quraidah, mereka bersama dengan Aus. Kan? Ini mereka lah yang start fitnah. Mereka yang memulakan, orang-orang Yahudi ni, mereka yang memulakan fitnah supaya tak tenteram negeri itu. Sentiasa ada perbalahan antara satu sama lain. Subhanallah. Okey, jadi dekat sinilah mereka api-apikan, kemudian mereka menjual senjata mereka kepada mereka orang-orang Aus dengan Khazraj apabila mereka nak pergi peperangan. Jadi duit mereka masuk, makin masyhur, kan? Jadi dekat situlah cara mereka lakukan buat bisnes dan sebagainya. Jadi dekat sini ramai yang menghasad dengki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan datang daripada keturunan mereka, bukan datang daripada lineage yang sama, bukan daripada Bani Israel. Subhanallah. Ini yang membuatkan perbezaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tak nak ikut. Okey, subhanallah. Jadi dekat sini juga pada waktu itu ramailah tak tahu tentang taktik orang-orang Yahudi. Maka mereka lalai. Mereka cuma nak mempertahankan ego mereka sahaja. Tapi bila Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, ramai orang masuk Islam, dah percaya antara satu sama lain, maka siapa yang mata merah? Orang-orang munafik, orang-orang Yahudi dan sebagainya. Subhanallah. Jadi perhatikan, daripada satu tempat, daripada Mekah, hijrah ke Madinah, maka dua keadaan yang berbeza sangat-sangat. Bagaimana Rasulullah SAW mengendalikan negeri ini, insya-Allah kita akan sambung esok. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.